Selamat sejahtera Puan Salwa. Nama saya Loshana, anak perempuan Parenjodi. Nombor matrik saya 15 DEP 19F1003. Nama saya Karmini, nombor matrik saya 15 DEP 19F1025. Dan nama saya Sastri, anak perempuan Ramadas. Nombor matrik saya ialah 15 DEP 19F1028. Kami daripada kumpulan pertama ingin membuat perbincangan tentang topik yang kami dapat iaitu sejarah kaum Melayu di Malaysia. Yang pertamanya, kita akan tengok tentang sejarah pembentukan masyarakat Malaysia, iaitu daripada orang asal atau kita lebih mengenali sebagai orang peribumi. Yang keduanya adalah orang asli. Yang ketiga adalah etnik Sabah dan Sarawak dari Semenanjung. Selain itu, terdapat beberapa faktor imigran dalam sejarah pembentukan masyarakat Malaysia. Yang pertama ialah dasar terbuka kerajaan Melaka dan poin yang kedua, kemasukan besar-besaran oleh British untuk kegiatan ekonomi. Inisiatif mereka ialah untuk membuat tiket kredit, sistem kan gani, sistem buruh dan kontrak sistem buruh bebas. Yang ketiga adalah kemasukan imigran dari India dan China. Cara kemasukan China adalah melalui sistem kredit, iaitu sistem kredit, manakala India pula melalui sistem kontrak dan kangani dan buruh bebas. Seterusnya, kita akan tengok tentang sejarah masyarakat peribumi orang asli dan Melayu. Terdapat beberapa teori untuk masyarakat peribumi orang asli dan Melayu. Teori yang pertama adalah teori Yunan. Proses perpindahan orang berbangsa Indonesia terjadi secara berangsur-angsur. Kedatangan orang Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, iaitu orang Negrito, orang Proto-Melayu dan juga orang Deutero. Orang Negrito, mereka berasal dari golongan Austronesia sejak 100 sebelum Masihi. Ciri fizikal mereka berkulit gelap, rambut kerinting, mata bundar, hidung lebar, bibir penuh dan juga badan yang pendek. Orang asli orang Dayak, orang Batak adalah kaum daripada orang asli dan Melayu. Yang seterusnya ialah Melayu Proto. Mereka berpindah pada tahun 2500 sebelum Masihi dan mereka juga pandai membuat alat untuk bercucuk tanam dan alat perhiasan. Kadar kegongnatan bahasa Melayu dan Jakun adalah sebanyak 92.4%, Temuan sebanyak 89.5%, orang Kanang sebanyak 90.2%, orang Seletar sebanyak 87.1% dan orang Kuala sebanyak 80.9%. Di samping itu, Melayu Deutero. Mereka berpindah pada tahun 1500 sebelum Masihi. Kebudayaan logam menggunakan alat daripada besi. Teori yang berpendapat orang asli Proto-Melayu adalah nenek moyang kepada Melayu Deutero di Semenanjung Tanah Melayu selepas berlakunya perkahwinan campur antara mereka dengan imigran Jawa, Siam, orang Sumatera, India, Thai, Arab dan Cina. Mereka juga lebih bijak daripada orang Proto dan mereka juga bijak dalam bidang astronomi. Teori yang kedua adalah teori Nusantara. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad ke-19. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Perkara ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Nabi Nuh. Seterusnya, masyarakat Melayu di Semenanjung. Masyarakat Sabah.
Terdapat lebih daripada 30 etnik seperti kaum Dusun, Kadazan, Bajau, Iranum, Tembung, Tidung, Tatana, Rungus, Kokos, Baukan dan lain-lain lagi. Masyarakat Sabah, seterusnya kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka ialah animisme. Contoh, pesta memuja semangat padi, Islam dan Kristian. Dalam masyarakat Sabah, bahasa Melayu menjadi urusan rasmi, bahasa Kadazan, bahasa dusun, bahasa sungai dan lain-lain. Seterusnya, kita akan tengok suku kaum Kadazan Dusun. Ada pelbagai dan banyak suku kaum Kadazan Dusun, iaitu Bisaya, Bongi, Bundu, Dumpas, Gana, Garo, Idian, Kimaragang, Kolobuan, Kuajau, Labo, dan seterusnya. Selain itu, terdapat juga masyarakat Sarawak di Semenanjung. Terdapat 4 etnik terbesar iaitu Bidayu, Iban, Melayu dan juga Melanau yang tinggal di Sarawak pada masa ini juga. Masyarakat Sarawak juga mengamalkan kepercayaan mereka iaitu mengamalkan kepercayaan animisme, iaitu terdapat amalan potong kepala bagi kaum Dayak Iban. Dalam masyarakat Sarawak, mereka bertutur bahasa ibunda mereka dan bahasa Iban. Antara kaum yang terdapat di Sarawak ialah Dayak, iaitu Iban, Dayak Laut dan Dayak Darat. Melayu Sarawak, Brunei dan Dayak Muslim. Dalam orang Hulu, dia Kayan, Kenyak, Kajang. Seterusnya adalah adat resam dan kebudayaan masyarakat Melayu. Adat kelahiran. Terdapat beberapa upacara dan juga cara-cara untuk menjaga seseorang yang hamil. Yang pertamanya adalah pada tempoh kehamilan. Adat melenggung perut pada usia kandungan 7 ke 8 bulan. Tujuannya adalah untuk membuat nasi malang. Yang kedua adalah kelahiran dan tempoh berpantang. Tempoh berpantang adalah 40, 60 dan juga 100 hari. Wanita bersalin perlu berehat, berpantang, makan makanan yang tertentu. Mereka juga digalakkan berbengkong dan berurut untuk 3 hari berturut-turut. Yang ketiga adalah amalan untuk menyambut kelahiran bayi. Mereka akan melaungkan azan bagi bayi lelaki dan juga ikamah bagi bayi perempuan. Seterusnya, mereka akan memberi nama untuk bayi tersebut. Akhirnya, mereka akan membuat kenduri akikah untuk bayi yang dilahirkan. Seterusnya, adat perkahwinan. Adat perkahwinan adalah adat resam yang paling penting dan dipegang oleh kebanyakan orang Melayu yang tinggal di luar bandar. Sebagaimanapun, mana-mana kaum saja untuk adat perkahwinan ini, mereka memerlukan perbelanjaan yang lebih banyak. Adat resam kahwin Melayu memerlukan banyak wang untuk menepati semua peringkat istiadatnya. Ada 3 peringkat istiadatnya dan dalam 3 istiadat peringkat itu ada 8 langkah. Yang pertama, peringkat pertama ialah merisia atau menogok, bertunang, meminang atau bertunang, menghantar belanja akad. Peringkat kedua ialah berandam dan berasal gigi, berinai, dan peringkat yang ketiga bersanding, mandi limau dan sambut menyambut. Di samping itu, adat kematian. Setiap hidup pasti akan mati. Kematian akan menjemput insan untuk kembali ke pencipta. Mengikut ajaran Islam, mayat perlu dihormati dan dimuliakan daripada jasad yang dihidup.
dalam masyarakat Melayu yang rata-ratanya adalah beragama Islam. Oleh itu, mayat kena menguruskan dalam fardu kifayah. Selain itu, terdapat juga adat resam yang lain, seperti adat pakaian. Baju tradisional Melayu merujuk kepada baju tradisional orang Melayu, terutamanya baju Melayu dan baju kurung. Pakaian orang Melayu kini lahir daripada pertumbuhan dan perkembangan orang dahulu kala melalui proses ubah ansur. Proses ini bukan sahaja berlaku akibat peradaban awal masyarakat di tempat itu sendiri. Malahan, yang lebih penting akibat daripada pengaruh daripada pedagang India, China, Arab dan juga Eropah. Seterusnya, adat makanan. Masyarakat Melayu zaman dahulu sering menggunakan bahan masakan yang bersumberkan alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, daun-daun kayu, pucuk sayuran dan sebagainya. Tanpa disedari, daripada bahan-bahan tersebut terciptalah makanan tradisional Melayu yang kini menjadi kegemaran kita semua. Contohnya nasi lemak, ketupat dan lain-lainnya. Akhir sekali, adat-alat muzik. Ada pelbagai adat-alat muzik bagi kaum Melayu. Salah satunya ialah sejarah gompang. Gompang adalah peralatan muzik paling popular sehingga sekarang kerana alat ini terus menjadi salah satu instrumen wajib ada semasa majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Ia dipercayai pada awalnya merupakan sebuah instrumen yang dibawa oleh pedagang Arab ke tanah Melayu sekitar abad ke-13 dan cukup popular sehingga menjadi salah satu alat muzik rasmi semasa pemerintahan kerajaan Majapahit yang wujud pada tahun 1293 hingga 1470 di Jawa. Alat seterusnya yang itu kita boleh dibahagikan kepada empat. Yang pertama, aerophone. Aerophone, instrumen yang memulakan permainan meniup angin ke dalam seperti serunai, pinai atau seruling. Pemboroniphone, idlephone dan chordophone. Seterusnya, kedatangan Islam di tanah Melayu. Terdapat beberapa teori untuk perkara ini. Peranan pedagang Islam yang berdagang di tanah Melayu. Pada zaman itu, perdagangan adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Ramai pedagang dari negara dan juga kontinen lain datang ke tanah Melayu pada masa itu untuk berdagang. Dalam masa itu, mereka juga dapat meluaskan agama dan juga ajaran mereka kepada penduduk yang tinggal di sini. Dan penduduk tempatan juga akan berpengaruh dengannya. Seterusnya, ia terletak di Asia Tenggara, iaitu kawasan geografi. Asia Tenggara yang meliputi dengan kawasan yang itu meliputi dengan kawasan yang itu selatan China, tenggara benua kecil India dan barat laut Australia. Yang ketiga, tarikh sebenar kedatangan Islam di tanah Melayu. Agama Islam dipercayai mulai datang ke Asia Tenggara adalah pada abad 7 Masihi iaitu sejak zaman Rasulullah. Terdapat juga teori kedatangan Islam ke tanah Melayu. Pertama daripada pedagang Islam dari semenanjung tanah Arab. Tokoh sejarahnya adalah John Crawford, disokong oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Catatannya adalah kebanyakan karya tempatan menceritakan tentang pengislaman raja di Asia Tenggara oleh Syekh dari semenanjung tanah Arab seperti karya hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Merong, Mahawangsara.
Peranan yang kedua ialah pedagang Islam dari China. Tokoh sejarahnya ialah Emmanuel Gardinho Herrera. Beliau sebagai sarjana Sepanyol dan disokong oleh S.Q. Fatim. Beliau juga merupakan seorang penulis dan kartografi yang berasal dari Melaka Portugis. Ia menulis beberapa buku termasuk catatan awal mengenai Semenanjung Malaya yang dijadikan salah satu sumber utama mengenai wilayah tersebut pada masanya, iaitu catatannya Canton ataupun Kanfo menjadikan pusat perdagangan terkenal sejak abad ke-9. Peranan ketiga adalah pedagang Islam dari India. Tokoh sejarahnya adalah Snell Hogrange, iaitu sarjana Belanda. Beliau mengatakan Islam berkembang di Asia Tenggara melalui wilayah Gujarat di India dan pantai Coromandel pada kurun ke-13 Masihi. Kita terdapat juga bukti penyebaran Islam di Tanah Melayu. Terdapat beberapa bukti untuk penyebaran ini. Yang pertamanya adalah sebuah batu bersurat terukir tulisan Jawi yang ditemui di Kuala Berang, Terengganu. Bukti seterusnya ialah ia bertulis dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi bertarikh 207 Hijrah. Bukti yang ketiga adalah dalam bertulisan ia mengatakan agama Islam sebagai agama rasmi dan hukum ahkam Islam terhadap maksiat. Sekarang kita akan tengok pada pembaharuan dan pengaruh Islam di Tanah Melayu. Yang pertamanya, pengaruh Islam terhadap politik. Pentadbiran. Sebelum Islam, institusi raja dipengaruhi konsep Dewa Raja, iaitu daripada tradisi Hindu-Buddha. Kedatangan Islam membawa konsep Zilullah fil alam dan Zilullah fil ard yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi. Bermakna pengesahan kewibawaan raja berlandaskan Islam diberi kepada raja. Konsep Khalifatul Mukminin pula bermakna pemimpin orang mukmin. Gelaran ini digunakan oleh Sultan Mahmud Shah Melaka dan Sultan Abdul Ghafur Pahang. Dalam tradisi Hindu-Buddha, raja dinasabkan kepada keturunan dewa. Pada zaman Islam, Sultan dinasabkan kepada tokoh Islam seperti Iskandar Zulkarnain. Yang seterusnya ialah perundangan. Ia terbahagi kepada dua, iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Undang-undang bertulis ialah peraturan atau hukum dalam sebuah masyarakat. Undang-undang tidak bertulis dikenali juga sebagai adat, seperti adat pepatih dan adat temunggung. Raja selalunya dikecualikan daripada undang-undang secara praktiknya. Yang kedua, pengaruh Islam terhadap sosial budaya. Pendidikan tidak formal terawal melalui asuhan keluarga. Penekannya ialah nilai moral, pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian. Kanak-kanak mempelajari kemahiran ibu bapa seperti pertanian, perikanan, kraftangan, pertunggangan. Ibu bapa turut mengajar hal agama, adat, sopan, santun. Masyarakat Islam dahulu mendidik anak di rumah dengan memberi ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan harian. Oleh itu, anak perempuan diasuh dengan ilmu kraftangan dan kesenian. Selepas kedatangan Islam, ilmu secara tidak formal meliputi mempelajari Al-Quran, cara solat dan hal-hal yang berkaitan agama. Pendidikan formal. Pendidikan formal berkaitan keagamaan di rumah, istana, masjid, surau, madrasah dan pondok berlaku. Di rumah Tok Guru, pendidikan Al-Quran dihajar melibatkan anak-anak berusia 7 hingga 15 tahun. Di istana, menurut sejarah Melayu, pusat pengajian agama terdapat di Istana Melaka. Sultan Mansur Shah
telah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar. Ramai ulama menetap di Melaka, antaranya orang Arab, Parsi, Gujarat, kerana berpengaruh dengan pemerintah Melaka. Kitab Al-Dur Al-Manzum, kitab tasawuf, sangat terkenal di Istana Melaka hingga ke Istana Kerajaan Johor. Pengajaran buku hikayat seperti Hikayat Amir Hamzah turut disimpan di Istana Melaka. Bahasa dan kesastraan. Poin yang pertama ialah sebelum lahirnya tulisan Jawi, telah wujud tulisan dalam sastra Melayu seperti tulisan Palwa, Kawi, Jawa kuno, Sunda kuno, Batak dan Rencong. Yang kedua, tulisan Jawi hasil penyesuaian bahasa Melayu dan tulisan Arab menjadi saluran pembacaan dan penulisan utama. Yang ketiga, istilah bahasa Melayu bertambah kesan pengaruh bahasa Arab seperti perkataan adat, hakim dan hukum. Kemudiannya, ditambah dengan istilah fiqah dan tauhid. Yang keempat, kesastraan rakyat disampaikan secara lisan seperti cerita asal-usul, binatang, jenaka, dongeng dan puisi seperti pantun, gurindam dan selokah. Pengaruh Islam di Melaka. Antara cara agama Islam disebarkan di Melaka ialah melalui perkahwinan Sultan Melaka iaitu Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai yang memeluk Islam. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Selatin, Islam disebarkan di Melaka oleh pendakwa Arab yang bernama Sheikh Abdul Aziz dari Makkah yang mengislamkan Raja Seri Maharaja, Pembesar dan Rakyat Melaka. Sifat agama Islam iaitu toleransi, adil dan rasional serta meliputi semua aspek kehidupan telah menarik minat golongan istana dan rakyat untuk menganut agama Islam. Pedagang Islam dari Arab dan India menyebarkan agama Islam ke Melaka melalui kegiatan dakwah. Melaka menjadi pusat dagang kerana strategik iaitu laluan timur dan barat turut melibatkan pedagang Islam. Pelabuhan Melaka mempunyai kemudahan yang lengkap. Laksamana membantu menguruskan hal kelautan. Shah Bandar menjadi ketua pelabuhan. Di Undang-Undang Laut Melaka membantu menentukan tugas nakoda dan jurumudi. Di Melaka, amat ramai pedagang. Dikatakan tidak kurang 84 bahasa dipertuturkan di Melaka. Melaka turut memperkenalkan sistem timbang dan sukat seperti kati dan tahir yang dipertanggungjawab kepada Shah Bandar. Barangan yang ditimbang seperti emas, perak dan rempah menggunakan dacim iaitu dasing. Kaedah yang digunakan ialah tukar barang dan jual beli. Kejatuhan Melaka mengalih perkembangan pedagang ke Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kesenian Islam. Seni bermakna suatu yang indah pada penciptaannya. Keindahan ini dapat dilihat daripada seni halus, seni rupa, seni tekstil, seni tampak. Seni zaman Hindu Buddha seperti seni candi, seni bina, seni arca di Lembah Bujang. Zaman Islam, seni bina masjid terdapat ciri khas seperti mihrab, mimbar, telaga, bumbung. Masjid terkenal contohnya Masjid Kampung Laut Kelantan dan juga Masjid Tengkara Melaka. Istana Raja pula dilengkapi dengan balairung, tempat bersemayam, balai istiadat contohnya Istana Melaka. Yang keenam ialah rumah pula mempunyai seni ukiran tumbuhan dan geometri. Seni epigrafi ada pada batu bersurat dan batu nisan. Seni khat
atau kaligrafi digunakan sebagai hiasan di masjid dan madrasah, batu nisan, tembikar dan matuang. Seni persembahan merangkumi tarian, muzik, nyanyian yang dipersembahkan dalam majlis perkahwinan, berkahtan dan upacara bersifat keagamaan. Dan yang terakhir, tarian pengaruh Arab seperti tarian Dabus di Perak, tarian Ingnang di Istana Melaka, Nazam. Itu saja daripada kumpulan kita. Saya Sashila Losna dengan kami berbincang tentang sejarah pembentukan kaum Melayu. Sekian, terima kasih. Boleh Nisa. Dah. 25 minutes. How much? 25. Ya, okey lah. Ini kemana boleh nak berlalu? Okey lah. Mama. Recording. Eh? Recording asing lah. Oh, இல்ல. Apa dia?